Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, para pendengar, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati dan memberkati kita. Kita masih lagi pada perenggan yang ke-11 daripada perkataan Syekh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, di mana beliau menghitung sejumlah sifat Allah Ta'ala dalam ayat ini, dan suka untuk kita berhenti kepada setiap satu sifat ini untuk kita fahaminya dengan lebih baik. Itulah kita sampai kepada sifat yang keempat yang disebutkan, ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dan sifat yang keenam, wa ala arshi istawa. Mungkin kita akan ambil sifat yang keempat. Sifat kelima ialah wa ala arshi istawa, ni kita akan bawa kepada next class. Ya'lamu sirra wa akhfa. Di sini apa yang dia isbatkan? Sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi macam kita kata kerana dia ada kesinambungan. Nama Allah Al-Awwal wal-Akhir, kita sebut dia adalah Al-Ihatah Az-Zamaniyah. Kemudian kita bincangkan juga hari itu ni Al-Ihatah Al-Makaniyah, Al-Zahir wal-Batin. Ya. Dan kedua-dua sifat ini, ya, sifat ihatah zamaniyah dan makaniyah ini melazimkan atau membawa kepada sifat ilmu. Disebabkan Allah itu adalah awalun bila mata, kewujudannya mendahului masa dan merentasi masa, melingkungi tempat atas dan bawah. Ya. Tuhan meliputi alam ini, tidak ada satu pun yang boleh lepas daripada atas dia, tak ada satu pun yang boleh lari bawah daripada dia. Maka bila Tuhan itu muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu, kata Al-Tahawi, meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu, maka tentulah Allah Ta'ala itu maha mengetahui akan segala perkara. Seperti mana perumpamaan yang dibuat oleh Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Dia kata kalau kita ada satu gelas cawan air yang jernih, ya, macam ini, jernih, tapi air ini tak jernih lah, air kopi. Jadi kalau kita ada air putih, bukankah kita tahu apa, bahkan air ini pun kita tahu. Bila kita melihat di gelas itu, kita tahu apa ada dalam air ini, tanpa kita perlu berada di dalam gelas. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Sebab itulah Allah Taala dalam surah Al-Hadid, Allah Taala kata huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Tuhan tutup ayat ini dengan wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau Allah Taala itu dia meliputi semua perkara, mengelilingi semua perkara, semuanya di bawah, dalam lingkungan Allah Ta'ala, dalam capaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendahului segala yang wujud dari segi masa, dan dialah yang terus kekal, tidak ada pengakhiran dari segi masa. Dialah yang paling atas semua benda. Demikian juga tidak ada satu benda pun yang boleh lepas daripada Allah Ta'ala dari bawah. Maka tentulah dia itu wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia dengan segala sesuatu bikulli syai'in alim, maha mengetahui. Maha mengetahui. Ya? Jadi di antara kesinambungan sifat
awalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi Tuhan itu yang mengetahui apa yang tersembunyi dan ter, terlindung. Jadi disebut ya'lamu sir, mengetahui rahsia yang tidak didedahkan sama sekali. Asir. Sir dia rahsia yang kita tak bagi tahu siapa. Hanya diri kita sahaja. Tapi Allah Ta'ala tahu. Akhfa, benda yang kita sembunyikan. Kita mungkin habaq dekat seorang, dua orang, tapi orang lain tak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kita dengan kawan kita tahu benda itu, kita rahsiakan. Kita bercakap secara perlahan, kita buat secara isyarat. Tapi Tuhan tahu, Tuhan faham semua benda. Tuhan mengetahuinya dengan mendalam, dengan teliti, dengan detail. Ya? Dan begitu banyak sekali sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Kalau kita lihat ayat-ayat yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Wasithiyah, bahawa nama Allah Ta'ala ialah Al-Alim. Seperti mana Allah kata, wa huwal alimul hakim. Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Digandingkan nama Allah itu dengan Al-Alim, dengan Al-Hakim, ilmu dan hikmah. Ya, di mana apa sahaja hukum yang Tuhan buat, yang Tuhan tetapkan, Tuhan akan datangkan nama di hujungnya dengan nama Alim dengan Hakim. Bahawa apa saja hukum yang Tuhan tetapkan, hukum hakam syariat, halal haram, semuanya itu dilakukan, ditetapkan oleh Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, yang meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya. Jadi kita tak perlu rasa risau dengan hukum Tuhan. Tidak ada kezaliman, tidak ada kepincangan, tidak ada kecuaian, tidak ada apa nama, kita kata apa, celah-celah yang orang boleh manipulasi. Hukum Tuhan tidak ada semua itu. Kelemahan datang daripada pelaksanaan manusia, dari segi istihad manusia, itu mungkin. Dan hukum yang manusia sendiri buat penuh dengan kepincangan, penuh dengan keaiban, penuh dengan kekurangan, kebobrokan, kezaliman. Hampir tidak ada undang-undang yang manusia buat sendiri yang tidak berpandukan kepada wahyu, yang mereka buat sendiri dengan nafsu syahwat mereka, yang mereka buat dengan apa yang mereka fikir semata-mata, melainkan ianya zalim. Kalau undang-undang manusia buat itu adil, baik, bagus, itu tidak lain tidak bukan hanyalah kerana mereka bersumber kepada panduan hukum Allah Ta'ala. Kita tengok undang-undang yang dipakai dalam negara kita ini sendiri, ya, yang dibuat oleh manusia-manusia yang mungkin tidak ada takwa, yang mungkin tidak ada warak, yang mungkin ada kepentingan duniawi yang pelbagai, yang mungkin nafsu serakahnya itu pada jawatan kuasa dan kerusi, ya, bukannya untuk akhirat. Mereka yang paradigma pemikiran mereka itu sempit, hanya terbatas kepada pandangan mata yang nampak sahaja, tanpa ada keimanan basirah tentang hari akhirat. Ya? Jadi undang-undang itu penuh dengan kepincangan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan ketidakbenaran, kebatilan. Ya? Ada pun undang-undang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW penuh dengan. Kita tidak nafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia ilmu dan kepandaian. Maka sebab itu bukan semua kesalahan jenayah juga yang Tuhan tetapkan hukum. Yang utama-utama yang
Kalau tidak dipandu oleh Tuhan, yang akal manusia tak ada nak capai. Kes bunuh, Tuhan tetapkan di sana ada qisas dan diat. Kerana bunuh ini kalau diberi kepada manusia, manusia ini bila ada keluarganya yang mati, dibunuh, terbunuh, dia akan rasa tidak puas hati itu sangat dahsyat. Ya? Rasa dendam itu berketurunan. Kalau dibiarkan kepada manusia yang buat undang-undang untuk menetapkan apakah hukuman yang selayaknya bagi orang yang melakukan jenayah bunuh, itulah yang berlaku dalam sejarah manusia. Peperangan di antara kabilah, di antara suku, di antara sesama bangsa, bergaduh adik-beradik tak habis-habis berketurunan. Kerana dendam, kesumat. Tak ada kesudahan. Ya? Kalau harta pusaka itu diserahkan kepada nafsu serakah manusia untuk mereka bedak-bedakkan dengan akal fikiran mereka yang sempit, yang dipandu oleh syahwat, mana mungkin. Sedangkan ketika mana Allah telah tetapkan hukum faraid pun, masih ramai yang enggan tunduk dan nak bagi harta itu mengikut nafsu syahwat mereka sendiri. Lalu berlaku ketidakadilan. Harta pusaka menjadi puaka yang lebih bahaya daripada saka. Kerana apa? Kerana tidak mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat undang-undang yang berkaitan dengan zina, berkaitan dengan arak, berkaitan dengan menuduh orang berzina, mencuri, merompak, ya, melakukan terorisme, ini semua ditetapkan Allah Taala. Ada juga jenayah-jenayah yang Tuhan tidak letakkan, yang kita panggil ta'zir. Tengah orang dia tak faham. Dia kata, kita negara Malaysia ni memanglah tak buat undang-undang hudud, tapi kita ada ta'zir. Pemerintah, waliul amri letakkan undang-undang hukum. Kalau orang mencuri kena sekian. Kalau orang merompak kena hukuman sekian. Kita kata bukan macam itu konsepnya. Ta'zir ini hanya boleh tetap oleh waliul amri pada perkara yang Tuhan tidak tetapkan. Undang-undang mencuri sudah ada, Tuhan tetapkan. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Undang-undang berzina sudah ada. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Undang-undang minum arak sudah ada. Ya? Jadi ini tidak perlu campur tangan manusia. Yang tugas manusia dalam bab ini ialah melaksanakan. Ya? Isunya adalah manusia tak mampu memberi keadilan dalam menghukum manusia yang terlibat dalam perkara-perkara ini. Kita lihat kes-kes yang disebut sebagai apa? Pembunuhan maruah. Apabila ada anak gadis yang melakukan hubungan zina, selalunya yang menjadi mangsa ialah wanita sahaja. Lelaki hanya mungkin dicemuh, dicela. Ya? Tapi apa yang kita lihat, yang diberikan hukuman yang teruk ialah wanita. Ya? Berterusan. Ya, bahkan sampai ke tahap kerana dia terlanjur, terus sampai dihilangkan nyawa. Sedangkan dia masih anak dara. Apa, belum berkahwin, belum bersuami. Ya? Tapi dalam undang-undang Allah Ta'ala tetapkan itu, dia ada keadilan. Memberi peluang yang kedua. Lepas dia rotan satu kali, disuruh hantar ke negeri yang jauh selama setahun. Supaya apa? Supaya dia pergi duduk di tempat yang orang tak kenal dia. Dia boleh membina hidup yang baru. Dan bila dia balik ke negeri asal dia lepas setahun pun, benda tu orang dah lupa. Orang dah tak ingat. Orang dah ada cerita baru.
Kan? Start fresh. Eh? Sampai begitu dididik, dijaga. Subhanallah. Jadi itu munasabah. Nama-nama Allah Ta'ala ini bila Allah Ta'ala gabungkan. Apa sebab? Munasabah Tuhan gabungkan ilmu dengan hikmah. Alim dan hakim. Wahuwal alimul hakim. Ya? Digabungkan nama wahuwal hakimul khabir. Ialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui al-khabir. Khabir ni kalau bahasa kita hari ini maknanya pakar. Orang yang memang tahu selok belok secara detail. Tuhan dia adalah maha pakar pada segala sesuatu. Dia mengetahui selok belok segala perkara dengan detail, dengan terperinci. Yang sebut dalam surah Sabah ayat 2, يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. Dia mengetahui apa yang masuk dan apa yang keluar daripada bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada langit. Dan firman Allah dalam surah Al-An'am 59, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan kata, dan di sisi Tuhanlah simpanan perkara gaib yang tidak ada siapa mengetahuinya melainkan Dia. Dahlah Tuhan tahu apa yang kita tahu, apa yang kita tak tahu pun Tuhan tahu. Tuhan tahu semua benda. Yang Tuhan tahu, Tuhan mengetahui segala perkara. Yang kita tahu hanya sekelumit. Dan apa yang sekelumit kita tahu itu pun ialah yang Tuhan bagi tahu kepada kita, yang Tuhan ajak, yang Tuhan izinkan untuk kita tahu. Sedangkan rahsia alam ini, segala kejadian lebih banyak daripada apa yang kita tahu. Kalau dihimpunkan seluruh orang manusia yang alim-alim, yang pandai-pandai, yang cerdik-cerdik, yang hebat-hebat ilmunya, pun tidak akan menyamai 1% daripada ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan dibanding dengan ilmu manusia, manusia tidak tahu apa-apa. Manusia adalah zero, jahil, tidak ada ilmu sama sekali. Lepas tu Tuhan kata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang tahu, kamu tak tahu. Kita tak ada sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buat cerdik, buat pandai. Ya? Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan. Kita akan terbang. Ya, jatuh. Jatuh di laut ke di darat, kita pun tak tahu. Kan? Pakai segala macam alat cari. Tak jumpa-jumpa sampai sudah. Ada kapal terbang yang jatuh di hutan, di gunung. Lepas 50 tahun baru jumpa. Ada tak masuk dalam berita kan? 50 tahun. Masa jatuh tu cara tak jumpa. Tiba-tiba dah lepas 50 tahun orang masuk hutan, daki apa semua. Jumpa kapal terbang. Dengan mayat-mayat dah. Hancur dulu. Kan? Subhanallah. Tu terah jatuh di darat dalam hutan. Kan? Subhanallah. Kita tak tahu. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Dan tidak ada daun yang gugur melainkan Tuhan tahu setiap helai daun. Kita tanam pokok depan rumah kita. Kalau orang tanya, berapa helai daun jatuh? Haram, kita pun tak tahu. Nak kira pun tak boleh habisnya. Kan? Tapi Tuhan tahu. Semua pokok dalam dunia ini, dalam alam ini, berapa helai daun yang jatuh, berapa helai daun yang masih ada di pokok, jumlah helaian daun semua pokok-pokok dalam alam ini Tuhan tahu. Ha. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Demikian juga biji benih yang ditanam dalam tanah.
Kita tanam pokok, kita kamih biji benih. Kita tak tahu apa jadi. Kita tak tahu apa jadi. Jangan kata biji benih yang kita tanam dalam tanah. Benih yang kita sebai dalam rahim isteri kita pun kita tak tahu. Jangan kata kita, bini kita hak mengandung pun. Dia pun lepas bulan, 2 bulan baru dia rasa, baru dia sedap. Kata dia duduk mengandung. Lepas tak datang period dan sebagainya. Dan sebelum tu, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kan? Subhanallah. Maha hebat Allah Ta'ala. Tidak ada yang segar, yang kering, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata. Semuanya telah termaktub dalam Al-Lauhul Mahfuz. Nabi SAW kata, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelum dia ciptakan langit dan bumi, dia sudah tulis semua kejadian langit. Nabi kata, inna awwala ma khalaqahu Allahul qalam qala lahu uktub. Sejurus sahaja Allah Ta'ala menciptakan qalam, Tuhan suruh dia tulis. Kata qalam, ma aktub, apa yang aku nak tulis? Tuhan kata, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis apa yang akan jadi sampai hari kiamat. Itu hak daripada apa yang jadi daripada awal kejadian alam langit dan bumi. Tak masuk hak kejadian sebelum Tuhan cipta langit dan bumi. Dan apa kejadian langit sampai hari kiamat, tak masuk apa yang berlaku selepas hari kiamat sehinggalah kekal abadi. Tapi Tuhan tahu semua. Tuhan tahu semua. Ini maknanya bukan semua yang Tuhan tahu Tuhan tulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Tapi nak bagi tahu kata Tuhan dah tahu semua perkara kejadian sebelum ia berlaku. Kata Allah Ta'ala, وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. Tidak ada wanita female, unsa, yang mengandung dan beranak melainkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah yang tahu. Dia sendiri dia tak tahu bila dia nak beranak, pukul berapa. Jadi dia kata lah, dia masa dia mengandung, dia tak sedap. Ha? Bahkan ada orang mengandung sampai dah berbulan-bulan tak sedap, tak perasan. Tak perasan kata Miss Spirit. Tak perasan. Kalau tengok tu dia lah 3 bulan, tu dia dah 4 bulan. Dia tak tahu. Dalam perut dia, bukan nyepuk orang. Tak, tak tahu. Lepas tu nak beranak, tak cukup lah ni, tak tahu. Bila nak beranak. Bila-bila masa, tengah jalan-jalan kat supermarket, baru main keluar ayat keluar. Nak beranak. Tak dandan lah. Tak hingga dah. Kan? Baju, baby semua tak dah beli. Kan? Pergi hospital kelang kabut, beranak dalam kereta. Dia pun tak tahu. Kan? Jadi bayangkan betapa jahilnya manusia ni. Betapa kita ni tak tahu. Betapa kita ni tak tahu. Dan itu dalil kata, bukan kita yang mencipta. Contoh Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Apakah tidak tahu yang mencipta? Ala ya'lamu man khalaq. Ala ya'lamu alladhi khalaq. Apakah yang mencipta tidak tahu? Sedangkan dialah yang maha terperinci ilmunya, maha mengetahui segala selak-belak kejadian. Al-Latif Al-Khabir. Itu datang peristiwa satu kisah seorang ateis mulhid mencabar, dia kata aku juga boleh mencipta. Dia kata dia ambil daging, dia letak dalam satu tempat, dia kata betul daging tu busuk jadi ulat. Dia pun kata, tengok daging jadi ulat, aku telah mencipta ulat. Seorang budak tanya kepada dia, berapa ekor jantan, berapa ekor betina, berapa umur dia, berapa lama dia akan hidup. Saya tak tahu. Kalau awak tak tahu, awak tak, bukan awak yang cipta. Kalau awak cipta, awak tahu semua detail dia.
Berapa keperluan dia? Ya? Satu orang dakwa kata, kereta ni saya cipta, saya buat kereta ni. Kita tanya dia, kereta ni pakai berapa liter minyak? Tak tahulah pula berapa liter minyak. Kata bohong. Satu orang dakwa dia kata, saya yang cipta laptop ni, komputer ni. Kita tanya, laptop ni pakai berapa watt elektrik? Tak tahu. Bohong. Kan? Kalau you cipta, you tahu berapa banyak jumlah gizi makanan yang dia perlukan untuk dia hidup. Kalau you cipta mental, you buat mental lampu, you tahu mental lampu ni kalau nak menyala, berapa watt dia perlukan. Jadi kalau you kata you cipta makhluk, manusia, you cipta, dia dakwa, berapa jumlah rezeki yang dia perlukan untuk dia hidup. Tuhan saja tahu berapa banyak rezeki yang kita perlukan. Dan dia juga yang bagi. Yang mana bila cukup, habis banyak tu dia bagi, luk padam api. Keluar roh, mati. Subhanallah. Subhanallah. Ajib. Mengagumkan. Tuhan sungguh mengagumkan. Tuhan is the most magnificent. Subhanallah. Subhanallah. Allah sebut dalam surah At-Talaq, hikmah kejadian langit dan bumi, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tuhan jadikan 7 kali ini, Tuhan kata apa? Untuk kamu tahu bahawa Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa dan bahawa Allah itu telah meliputi akan segala sesuatu dengan ilmu. Jadian alam ini semua dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Semua ayat-ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengetahui. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Kalau kamu tidak bercakap dengan suara yang kuat pun, Tuhan tahu apa yang kamu sembunyi dan apa yang kamu cakap dengan pelan. Tak perlu kita nak menjerit-jerit panggil Tuhan. Tuhan maha mendengar. Tak ada tempat kita nak sembunyi daripada Tuhan untuk buat maksiat kepada dia. Semua dia nampak. Manusia, kalau kita nak mengelak daripada dia, kita boleh sembunyi dalam tempat yang gelap, cahaya. Kerana manusia tak nampak melainkan ada cahaya yang memantul masuk ke dalam matanya. Kalau tempat tu tidak memantulkan cahaya, kita tak nampak. Tetapi Tuhan, Allahu nurus samawati wal ardh. Dia cahaya yang menyuluh alam ini. Dia tak perlukan cahaya luar untuk dia melihat. Dia yang suluh, nampak semua benda. Subhanallahil azim. Dan kita dapat perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menggunakan kata kerja fi'il mudhari' pada ilmu. Contoh, ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui, dia sedang dan terus kekal. Bahawa ilmu Tuhan ni tak pernah putus, berterusan, tidak pernah hilang, tidak pernah lekang. Dia Tuhan yang tidak pernah ilmunya didahului oleh kejahilan. Dia tahu sebelum benda itu jadi. Dan dia tahu ketika sedang benda itu jadi. Walaupun ada ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan seolah-olahnya macam Tuhan melakukan satu kejadian supaya dia mengetahui. Tuhan kata, illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. Tentang perubahan qiblat, Tuhan kata, melainkan supaya kami nak tahu. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul, bagi siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpatah balik. Jadi adakah Tuhan tidak tahu sebelum kejadian berlaku? Bukan.
Yang dimaksudkan dengan supaya kami mengetahui ialah pengetahuan bahawa benda itu sedang dan telah berlaku. Kerana Tuhan tahu sesuatu itu yang belum berlaku, bahawa dia belum berlaku, dan benda itu yang akan berlaku, ia akan berlaku. Dan bila sesuatu itu berlaku, Tuhan tahu ia sedang berlaku sekarang. Jadi ilmu Tuhan ni ada ilmu yang berkaitan mustaqbal. Benda yang belum berlaku, ya, Tuhan tahu ia akan berlaku tapi dia belum berlaku. Dan bila benda itu berlaku, Tuhan nampak, Tuhan dengar apa kita cakap, Tuhan tahu bahawa ia sekarang sedang berlaku. Dan inilah ilmu yang mustalzim lil jaza'. Yang para ulama kata ilmu yang melazimkan balasan. Tuhan tidak mencatat dosa dan pahala kita atas perbuatan yang dia tahu kita akan buat. Tetapi pahala dan dosa dicatat apabila kita sedang buat dan telah buat. Jadi ini di sini berbeza di antara fahaman ahli sunnah wal jamaah dengan golongan ahli kalam yang mengatakan ilmu Tuhan itu tidak lagi berulang-ulang dengan kejadian yang sekarang semasa. Bahkan kita kata ilmu Tuhan itu ialah ilmu yang bersifat mendahului, menyertai dan melazimi selepasnya. Ada ilmu yang sebelum tahu, Tuhan tahu dia akan berlaku, ketika mana ia berlaku, Tuhan tahu ia sedang berlaku, dan apa yang telah berlaku, Tuhan tahu ia telah berlaku. Dan apa yang tidak berlaku, Tuhan tahu kalau ia berlaku, bagaimana ia berlaku. Alima ma kan, wa ma yakun, wa ma lam yakun, law kana kaifa yakun. Dia tahu apa yang telah berlaku, apa yang sedang dan akan berlaku, dan apa yang tidak berlaku. Dan yang tak berlaku tu, kalau jadi, kalau berlaku, bagaimana cara ia berlaku. Tuhan tahu. Lepas tu Syekhul Islam bahaskan, satu orang, kalau kita kata, berlaku musibah kepadanya, kita dilarang sebut, kalau aku tak buat macam ni, tentu tak jadi macam ni. Sebab kita tidak tahu hakikatnya apa yang akan berlaku. Mungkin kalau kamu tak buat macam ini, tak berlaku macam ini, tapi berlaku musibah yang lebih dahsyat lagi. Hanya Tuhan yang tahu kemungkinan-kemungkinan yang nisbah kepada kita kemungkinan. Tapi bagi Tuhan benda itu bukan kemungkinan. Tuhan memang maha mengetahui. Kerana setiap kejadian alam yang berlaku pada diri kita ini adalah kesan daripada, adalah objek bagi perbuatan Tuhan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Jadi Tuhan yang maha mengetahui. Dan ahli sunnah wal jamaah juga bersama dengan semua orang Islam bersetuju bahawa Tuhan mengetahui setiap perkara secara terperinci, secara detail, bukan secara kulli semata-mata. Bukan hanya sekadar ilmu yang bersifat universal seperti yang didakwa oleh ahli falsafah. Syubhat ahli falsafah yang menafikan ilmu Tuhan tentang perkara detail, perkara yang terperinci, yang berubah-ubah, dengan syubhat ahli kalam yang menafikan ilmu Tuhan tentang perkara yang sedang berlaku, adalah sama. Balik kepada dalil hudus, balik kepada masalah Tuhan dengan masa, balik masalah dalil perubahan, tagayyur, kata ahli falsafah, kalau Tuhan mengetahui setiap perkara secara terperinci, sedangkan benda itu berubah. Kalaulah sekarang satu pokok itu berwarna hijau, katalah sekarang umur saya sekian-sekian, kemudian nanti umur saya akan meningkat dan akan berlaku perubahan pada diri saya. So, Ibn Sina dalam rangka dia nak menafikan perubahan pada Tuhan, dia kata Tuhan tidak tahu perkara yang detail yang berubah-ubah. Perkara detail yang tak berubah ya Tuhan tahu. Perkara universal ya Tuhan tahu. Pada universal tak berubah. Dia kata tak betul, salah.
Mana perubahan pada makhluk, dan Tuhan mengetahui perubahan yang berlaku kepada makhluk. Ini adalah kemestian, kerana perubahan itu berlaku dengan ciptaan dia. Dia yang mengubah. Dia yang mengubah. Sebab itu bila ahli falsafah menafikan ilmu, dia kena nafikan penciptaan, creation. Sekarang ini golongan neo-Darwinis yang cuba kononnya nak mencantumkan di antara agama dengan Darwin, mendakwa bahawa Tuhan tidak tahu proses kejadian evolusi walaupun dia yang memulakan. Atas alasan dia kata dengan cara inilah kita dapat menafikan daripada perbuatan Tuhan itu perkara-perkara yang tak elok untuk menyelesaikan the problem of evils. Ini yang dibawa oleh golongan Kristian yang kita panggil golongan theistic evolution, kerana mereka melihat pada evolution itu kononnya ada penyelesaian bagi masalah the problem of evils. Dan tentu sekali konsep yang mereka pakai adalah konsep qadariyah yang sangat ghulu, yang sangat ekstrim, yang menafikan penciptaan Tuhan pada setiap kejadian perkara. Bahkan kejadian itu di luar daripada kawalan Tuhan. Seolah-olah sebab itu terkeluar daripada kudrah Tuhan. Itu tidak betul. Ahli Sunnah wal Jamaah, Syekhul Islam bin Taimiyah, walaupun dia isbatkan sebab dan musabab, tapi sebab dan musabab ini berlaku dengan izin Tuhan, dalam pengawasan Tuhan, dalam keadaan Tuhan yang mengawal segala kejadian itu sepanjang masa. Bukan makna lepas Tuhan biar Tuhan tak ambil tahu dah apa jadi. Bukan begitu. Itu adalah dakwaan yang sangat sangat jelek. Ya, kalau kita dakwah kepada Tuhan, wal'iyadzubillah, dan ahli kalam dalam usaha mereka nak menjawab syubhat, dia berkata Tuhan tahu semua benar dengan ilmu yang azali yang tidak berubah. Tapi kita kata itu tidak logik. Kalau Tuhan sedang melihat dan Tuhan sedang mendengar apa yang kita cakap, Tuhan melihat apa yang kita sedang buat, tentulah dia mengetahui. Takkan dia tahu. Dia tengok tapi dia tidak tahu. Dia hanya tahu ilmu yang sebelum berlaku sahaja. Tak betul. Sedangkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang Tuhan menggunakan fi'il mudhari'. Maka Tuhan beritahu dia jadikan satu kejadian untuk dia mengetahui. Untuk dia mengetahui di sini, mengetahui benda itu berlaku walaupun dia sudah tahu. Dan kejadian yang berlaku tidak berpewat walaupun sedikit, tidak berbeza walaupun sedikit dengan apa yang Tuhan telah sedia ketahui. Berbeza dengan manusia. Kita merancang nak buat macam ni. Perancangan kita nak buat apa yang kita akan buat satu saat selepas ini, itu bukan ilmu, itu hanyalah conjectures, tekaan, telahan, sangkaan. Manusia hanya tahu apa yang telah berlaku. Yang belum berlaku dia tak tahu apa. Tak tahu apa. Even perbuatan dirinya, dia boleh susun, aku nak buat macam ni, aku nak buat macam ni. Tapi bila tempoh dia nak buat, rupanya apa yang dia rancang tu tak dapat nak dilaksanakan 100%. Dia kena ubah, dia kena alter, dia kena edit. Kerana manusia tidak mengetahui segala perkara. Manusia jahil. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. So, ini di antara perkara yang kita kena faham tentang permasalahan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita apa, perhatikan betul-betul sifat ilmu ini, kita akan tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dengan kita beriman dan yakin bahawa Allah taala itu Maha mendengar, Maha melihat. Maka tentulah inilah yang akan menambahkan keimanan kita secara praktis kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kita tangguhkan sekadar itu dulu untuk setelah kita pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.